ada ni kan, dah ada software Tekla Structure Designer dah install kan semua. Cuma kita hanya ada 31 lesen, jadi saya dah pakai satu. Jadi ada kosong lagi 30 lah. So ada kosong 30, jadi itulah, tak apalah, siapa yang siapa cepat dia dapat lah. So kalau yang tak dapat tu tak apa, cuba tengok je, sebab dia tak susah pun. Nanti lepas daripada kursus ni awak boleh cuba balik lah. Okey, jadi awak cuba perhatikan macam mana. Okey, supaya senang lah untuk awak nak buat selepas ini. Okey. Kalau yang saya tak pasti untuk yang trial tu boleh ke tak. Kalau yang trial tu boleh, siapa yang dah install yang trial tu boleh terus gunalah. Kan, sebab trial dia ada limit limit day lah. Kan. Tapi kalau yang original 30 saja. Okey. Rasanya kalau yang tu boleh buka siap-siap lah kot Tekla tu. Saya pun buka. Dah buka Saya dah buka, nanti tak okey dah pukul 9 suku. Jadi kita start lah kot Boleh Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana untuk kita menggunakan software Tekla Structure Designer 2022. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada reka bentuk, so hari ini kita akan buat reka bentuk seperti mana yang saya tunjukkan ini. Okey. Kita akan buat
seperti mana plan yang inilah. Lebih kurang So yang ni kita buat yang ni. Yang ni sebenarnya untuk yang Step Pro, tapi kita akan buat model ni ke dalam Tekla Structure Designer. Okey. Sebagai panduan untuk awak buat projek untuk subjek structure design. Okey. Okey, jadi sebelum kita masuk kepada lebih detail berkenaan dengan reka bentuk plan yang kita akan buat pada hari ini, so kita kena faham dahulu apakah yang apa nama tujuan ataupun kita berkenalan dulu berkenaan dengan Tekla Structure Designer ni, software ni kan. Okey, kenapa software ni diciptakan, kan? Kalau ikutkan software ni ada banyaklah jenis, terutamanya Step Pro. Okey, Step Pro. Kemudian ada Esteem sebelum ni lah. Kemudian yang terbaru ni yang pernah kita gunalah dekat UTHM, Tekla Structure Designer. So ada banyak lagi sebenarnya software yang mana software ini bertujuannya adalah untuk membantu engineer untuk mereka bentuk struktur. Okey. Untuk membantu engineer mereka bentuk struktur dengan lebih cepatlah. Dengan lebih cepat dan efisien. Okey. Kalau sebelum kita ada software ni, kita kena design secara manual. Okey, sebab itulah awak belajar kan. Awak belajar dekat teori, kita design cara manual. Macam mana kita nak design beam. Kan, nak design beam kita kena design dahulu dia punya main reinforcement. Kemudian kita design dia punya shear reinforcement. Lepas tu kita check dia punya deflection. So banyak step kan. Jadi step itu sebenarnya dia adalah berulang lah kan, dia berulang dan berturut, jadi boleh diprogramkan dan jadilah software lah seperti mana yang kita ada pada hari ni lah. Software ni sebenarnya banyak membantulah para engineer untuk mereka bentuk bangunan yang besar lah. Okey. Walau bagaimanapun dengan adanya software ni kita perlu ada juga knowledge untuk basic knowledge lah untuk reka bentuk struktur ni, seperti mana yang awak belajar dalam teori tu. Yang itu pun sangat penting untuk kita manage software Tekla Structure Designer ni mengikut teori. Okey, supaya kita design tu lebih ekonomik dan selamat. Okey, software ni hanya membantu kita untuk design dengan lebih cepat. Macam itulah. Okey, jadi kita akan design ni dengan menggunakan software Tekla. Jadi dah buka ke? So hanya ada 30 pelajar saja ataupun boleh buka semua. Saya tak pasti juga sebab kita tak pernah buat kan. Mana tahu boleh buka 60 ke apa. Kan? So ada yang dah buka tak? Software Tekla Structure Designer? Dah. Okey, semua dapat ke ada yang tak dapat? Kita nak check sebab kita baru first time buka semua sekali ni. Okey, jadi kalau dah buka, so saya okey, yang ni sebenarnya kita akan design, inilah hasil akhirnya, kita akan design macam ni bentuk bangunan tu. Okey. So kita start pada awal. So okey, kita pergi dekat new. Okey. Kalau dekat new, kita klik dekat bawah ni. Dekat structure ni. Dia ada beberapa ikon dekat bawah ni. So kita klik dekat ikon structure. So dia akan ada level, submodel dan juga substructure. Okey. Dapat Okey, saya akan pergi perlahan-lahan lah. Okey, dekat sini kita boleh buka dekat plus ni, button plus ni kita klik kat sini dia akan keluar level lah. So sekarang ni hanya ada pada level base. Okey, nanti kita akan buat dia punya beberapa level lah. Mengikut plan yang tadi. Tuan, Okey. Ya. kami memang hanya nampak slide saja ke? Oh, slide saja. Tak nampak yang software tu. Tak nampak. Macam mana? Sekejap, saya
Saya nak share. Dia tak boleh entire share yang ni. Okey. Share. Okey, nampak tak? Nampak tak software tu? Nampak Nampak, Okay, nampak. kalau saya switch ke sini, nampak tak software? Nampak tak yang plan tu? Okey, dia memang satu-satu Dia satu-satu. Okey, tak apa. Dia kalau kita present, kita buat, biasa memang macam tu lah. Cik Imi. Oh, dia tak boleh macam apa, Google Meet kan dia boleh entire kan? Dia sama macam Step Pro. Sebelum ni kita buat, dia macam sangkut juga. Oh, ya ke? Okey, tak apalah. Kalau kita nampak software kan? Software nampak tak? Nampak. Okey, so awak ikut saya punya ni lah kot. Sebab plan tu ada dekat saya. Okey, jadi apabila kita dah masuk, semua dah masuk dekat new dia akan keluar dia akan keluar interface macam ni lah Okey, kemudian kita pergi dekat model. Kita pergi dekat home, model setting ni. Home, model setting. So kat sini kita tukar kepada Eurocode Tukar kepada, kat sini ada banyak lah kita boleh pilih. British Standard, Eurocode lah. So kita pilih UK Eurocode ni. Ambil yang ni. Okey, dah ke? Kemudian klik OK. So maksudnya kita nak design menggunakan Eurocode. Okay, based on Eurocode. Kemudian kita pergi dekat design. Okay, kalau kita pakai Eurocode, kita kena setting dekat design ni. Okay, pergi kat design, pergi kat setting. Okay, nampak dia akan keluar tanda pangkah ni kat sini kan. So kat sini kita kena masukkan dia punya limitation on concrete cylinder strength for shear ni. Okay, normal, weight concrete limit dan juga lightweight. So kita letak 50 Letak 50. Ni pun kita letak 50 juga. Okay. Dah dapat yang ni. So kemudian kita klik OK. Okay, itu dua benda. Kalau kita pakai Eurocode, kita tengoklah setting. Ataupun kalau kita pakai British Standard pun kita tengok jugalah setting kat sini balik. Kalau ada apa-apa yang perlu kita key in, kita kena key in dulu. Kalau tak key in, nanti dia semasa kita design, dia tak lepas. Okay. Okay, semua dah setting kat situ kan. Tadi saya ulang balik. Tadi kita pergi kat model. Kita pergi dekat home. Pergi kat model setting. Kemudian kita pilih kita punya code. Standard mana yang kita nak pakai. Seperti mana kita belajar Eurocode kan. So kita pakai UK lah. UK Eurocode. Kemudian klik OK. Kemudian pergi kat design. Pergi kat setting. Dan kita masukkan dekat dia punya limitation on concrete cylinder ni, kita masukkan 50 kN per meter square. Lightweight pun kita masuk 50 Newton per millimeter square. Kemudian klik OK. Okey, kemudian barulah kita akan pergi kepada model. Okey, klik kat model. Okey, dapat kat model. Kemudian pergi dekat construction level. Klik dekat construction level. Okey, construction level ni untuk kita tengok dia punya level lah kan. Contohnya bangunan yang kita nak buat ni 2 tingkat. Okey, 2 tingkat, jadi dia akan ada lah. Dia akan ada base, kemudian dia akan ada ground beam, kemudian dia akan ada first floor, kemudian akan ada roof. Okey, roof beam. Alright. So sekarang ni untuk yang default, dia akan ada base. Okey, base. Kemudian dia akan ada type of T ni apa? Ya balik. Itu untuk foundation lah. TOF tu adalah top of foundation. Dia akan ada 3 jenis
TOF tu adalah top of foundation, SSL tu adalah structure slab level. Kemudian TOS tu adalah top of steel. Okey, top of steel. Okey, jadi kalau base tu sebenarnya untuk foundation, jadi kita akan ambil TOF. Top of foundation. Kemudian kita klik insert above. Okey, ke atas tu akan ada satu lagi iaitu ground beam. Kita klik insert above. So akan ada satu kat sini, kita letak kat sini GB lah. Ground beam. Okey, kemudian kita atas pada ground beam kita ada first floor. First floor kita insert lagi satu, insert above. Kita masukkan first floor beam. Okey. First floor beam. Atas pada first floor beam akan ada roof beam. So kita insert above, klik insert above. Kat sini akan ada roof beam. Okey. Based on plan tadi. Okey, based on plan tadi sebab saya nak buka pun tak nampak, jadi awak boleh ikut je kat sini. Okey. So sekarang ni ground beam dia dekat atas tanah lah ataupun dekat level kosong lah kita panggil. Ground beam ni kalau kita tengok dia level 0 meter daripada permukaan tanah. Okey. Kalau base tu foundation dekat dalam tanah. Kan, foundation dalam tanah, katakan foundation kita 1.2 meter daripada permukaan tanah. Okey. Jadi kita masukkan level ni, kita masukkan kat sini. Double klik kat sini, masukkan negatif 1.2. Negatif 1.2. Kenapa negatif? Sebab dia dalam tanah lah, dekat bawah. Okey. So bila kita masuk negatif 1.2 dekat spacing dekat sini akan jadi 1.2 lah. Dekat GB ni sebab spacing untuk nak jumpa ke ground beam ni 1.2 meter. Kemudian GB ke first floor 3 meter. Okey, standard 3 meter lah. Kita letak 3 meter dekat spacing. Okey. Kemudian roof beam pun first floor ke roof beam 3 meter. Kita letak 3 meter. So dia akan calculate sendirilah untuk yang level ni, dia akan calculate. Maksudnya kat sini ground beam pada 0 meter daripada permukaan tanah. Kemudian naik 3 meter akan jumpa first floor beam. Naik lagi 3 meter akan jumpa roof beam. Okey, faham tak apa maksud construction level ni? Okey, so dah siap yang ni? Dah siap, klik OK. Okay, kalau dah siap kita klik OK. Okey, apabila kita klik OK, kita perhatikan dekat level ni dia akan ada base, GB, first floor beam, roof beam. Okey. So ini kita punya level lah. Okey. Okey, 3D pun ini untuk 3D view, yang ni untuk stage base. Okey, untuk bahagian base lah yang ni lah. Okey, sekarang tak ada apa-apa lagi kan? Sebab kita belum draw lagi dia punya grid line. Okey, step seterusnya kita akan draw grid line. Okey, grid line. So pergi dekat model juga, masih lagi dekat model. Yang ni, so kat dalam ni dia ada banyak function lah. Okey, sekarang ni kita akan modelkan kita punya bangunan ke dalam software ni. Okey, dengan function yang diberi lah. Jadi kita akan cubalah. Okey, first kita akan buat dia punya grid line. Okey, klik kat sini. Grid line ni dia boleh buat secara manual lah. Ataupun kita boleh generate secara wizard. Okey, yang ni boleh secara manual. Okey. Okey, kita guna rectangle wizard dulu Okey. Klik dekat rectangle wizard. Okey. Dah sampai sini. Okey, kemudian kita klik next. Okey, yang ni dia akan start origin dia 00 Okey, ini tak apa, next je. Next. Okey, next juga yang ni. Okey, sampai sini. Okey,
kat sini pada arah X tu ada 4 ada 4 dia punya ni sel ni 1 2 3 4 dan spacing dia kita buat 3 meter lah. 3 meter juga Okey. Untuk X direction buat 3 meter. Kemudian next ni nanti dia akan Y, dia pergi kepada Y direction. Okay, Y direction ni maksudnya level lah. So tadi kita buat dalam 3 je. 3. Maksudnya ini adalah 3 Ada kat situ 3 So ada 3 3, kemudian length dia kita letak 3 juga. Okey, ada 3. Dia punya length tu 3 meter lah. Okey. Ataupun tak 2 je kan, 2 tingkat Okey. Ini 2 lah. Tak 3, tak 3. Tak 3 ni saya modify sikit. Okey, kita letak 3 So ini dia Y ni adalah ketinggian lah. Yang ni dia punya lebar So 3. Kemudian finish lah. Finish. Okey, nampak tak? Nampak software ke nampak? Dapat tak sampai sini? Grid line dah siap? Dapat Buat. Okey. Sebenarnya grid line kita boleh adjust lah sebenarnya ni kalau kita nak adjust. Kalau kita nak gerakkan apa semua kan, nak buat manual pun boleh. Okey, kalau contoh nak adjust ni, kita klik je kat sini. Klik. Nanti akan ada ni. Klik sini. Kita boleh tarik lah. Kita tarik. Kalau kita nak turunkan dia berapa, kita tekan F2 tu. Press F2. F2. Nanti awak boleh tulis lah pada X tu kita letak kosong lah kat situ kosong. Lepas tu Y tu apa? Untuk pergi ke Y tu awak klik, awak tekan tab. Dekat keyboard tu tab. Sebab kita boleh masukkan nilai offset tadi. Offset pada Y. Okey. Contohnya kita masukkan 1. 1 ke atas lah. Kalau negatif 1 ke bawah. Gitulah. Lepas tu awak klik enter. Nanti dia akan berubah lah. Ini sebab kita okey, katakan klik enter lah. Okey, dia akan turun ke bawah lah. Okey. Jadi jarak dia kita boleh ukur dekat sini. Kita pergi dekat measure ni atas ni. Klik daripada sini ke sini. Kita ukur lah. Ini jadi 2 meter lah. Sepatutnya 3 meter kan. Jadi 2 meter lah. So escape. So dia akan hilang lah untuk measure distance tadi. Kemudian kita undo balik lah. Sebab kita nak seperti mana yang tadi lah. Kita measure balik. Sini 3 meter. Sini pun 3 meter. 3 meter lah. 3000 mm. Bersamaan dengan 3 meter lah. Ini dalam meter pula 3000 juga apabila kita klik jadi 3000 lah. Okey, jadi itu boleh adjust lah. Dia punya apa nama, ataupun kita nak tambah ke boleh juga. Kalau kita nak tambah, kita ambil grid line yang ni, yang single ni. Klik, so kita nak tambah satu lagi kat bawah ni. Kita klik je lah. Sini ke sini. So dia akan jadi 5 lah, kan? Sebab kat sini dia 4. So tak silap saya boleh edit ni, nombor ni. Edit tak nombor. Okey, nombor dia. Username ni Username ni kita boleh tukar kepada katakan 1A. 1A boleh tak? Dia akan jadi 1A kat sini. Sebab ni kan 1.
1A lah. So yang ni awak boleh panjangkan. Klik je kat sini, klik dekat apa nama? Ada point tu, klik kat point tu kita boleh panjangkan. Panjangkan macam tu. Okey, dan kita klik lah. Okey, itu kalau kita nak adjust dia punya grid line lah, tapi kita tak pakai ni, kita pakai yang seperti mana yang tadi. Kita undo je lah. Ini kita undo. Kita pakai ni lah Okey, boleh? Jadi itu adalah function untuk grid line lah. Okey, sekarang ni katakan ini kita punya grid line. Okey, dah siap grid line, semua dah okey. So sekarang ni kita akan draw column. Okey, column kita adalah daripada konkrit. So kat sini dia ada, dekat model ni dia ada steel, dia ada konkrit, dia ada slab, dia ada timber. Dan ini adalah untuk wall and loading object lah. Dan ini adalah miscellaneous untuk ukur. Dan ini adalah untuk validate. Okey, sama ada kita punya modeling ini okey ataupun tak okey lah. Kalau tak okey, maksudnya kita kena betulkan dulu. Maksudnya kita tak boleh pergi kepada stage analysis dan juga design. Okey, kalau kita validate dia ada error, maksudnya kita kena betulkan lagi kita punya model. Okey. Okey, sekarang ni kita akan draw untuk column. Okey, dah siap semua grid line? Okey, dah siap. Kita klik dekat, kita menggunakan concrete kan, kolom kita kan. So kita klik column. Okey, dekat bila kita klik column, dekat sebelah properties ini dia akan keluar. Dia akan keluar dia punya properties lah. Okey, ni column, kemudian material concrete. Cast in place ni maksudnya dia buat dekat site lah. Dia tak pakai precast. Okey, kemudian okey, grade concrete. Okey, concrete class 32/40. Okey, 32/40. Okey, 32 ni adalah untuk yang silinder kan. Silinder 40 ni untuk cube kan, tak silap saya. Okey, so itu adalah yang seperti mana kita belajar lah 32/40. Ini boleh tukar kalau kita nak ambil kelas yang lain grade concrete yang lain. Okey, kita pakai yang default dahulu. Okey, ini dia punya size 400 kali 400 untuk default size. Yang ni pun awak boleh tukar. Boleh tukarlah, awak boleh klik dekat new ni. Nanti awak boleh tukar size. Sama ada nak circular ke, L ke, T section ke. Kalau T section macam ni lah. Kita masukkanlah dia punya breadth, depth, kan? Stem thickness. So biasa kita buat rectangle lah. So boleh pilih sama ada nak pakai circular ke, rectangle ke. Okey. So ini kalau awak nak pakai selain daripada yang default. Okey. So okey, kita nak pakai yang ni berapa 200 400. Katakan kita pakai 600 200 kali 600. Panjang gitu. Boleh tu Kita klik OK. So dia akan ada dekat sini 200 kali 600 lah. Okay. Kat sini kita boleh save sebenarnya ni. Save. Kita punya tiang tu lah Yang ni tak ada size apa tadi? 4. Eh 200 lah. 200 kali
400. Cuba save. Okey tak? Okey. Kalau tak save tak apa. Okey. So kalau katakan kita pakai tiang kita 200 kali 600 Okey, yang maknanya dia punya properties kita boleh edit di sebelah sini Kita boleh edit di sebelah sini. Tengok lagi dia punya besi reinforcement dia pakai jenis 500 untuk vertical, untuk tie pun jenis 500. 500 ni dia punya apa nama? FCK. FCK untuk konkrit. Kalau untuk steel apa dia? FYK. FYK dia 500 lah. Strength untuk besi Okey. So ini kat sini dia punya properties. Kemudian dah klik tu awak boleh select lah. So sama ada awak nak klik satu-satu pun boleh. Ataupun kita boleh highlight Klik hold. Okey. Kemudian tarik. Lepas. Okey. Kita dah ada tiang yang kat situ. Kemudian depan ni pula Kita buat sini lah. Okey. Okey, dah ke belum tiang? Tinggalkan satu di sini saja. Okey, yang lain kita assign. So kita boleh tengok dekat structure 3D. So bila kita tengok dekat structure 3D, tiang tu dah ada. Okey, cara kita nak tengok ni. Okey, kalau awak punya mouse tu ada scroll, scroll tu kalau awak tekan scroll tu ke bawah, awak boleh move dia kiri dan kanan. Boleh pan dia lah. Boleh pan, okey. Okey, kalau awak tekan dekat right click tu boleh pusing. Tekan right click, hold, kemudian awak boleh pusing dia. Kalau untuk right click, untuk left click tu, klik biasa tu. Okey, iaitu untuk select. Klik ni dia akan select lah. Okey. Faham tak? Ini penting juga nak tengok tu. Okey, kalau pen, dekat scroll tu kita tekan ke bawah, dia boleh pen. Okey, kalau right click kita untuk pusing dia nak tengok. Right. Nak tengok dia tu lah Okey, kemudian kita boleh pergi dekat base balik. Base yang ni lah tadi kan. Okey, kemudian kita settle dekat base. Base kita dah settle. Kemudian kita pergi dekat GB. Okey, GB. Double klik dekat GB ni. Dekat sini double klik. Okey, bila double klik, dia akan keluar dekat sini. Untuk level GB. Okey, untuk level GB, dia akan ada beam. Dekat base kenapa tak ada beam? Dekat base ini hanya foundation sajalah. Dekat dalam tanah, base ni kan kalau kita tengok dekat construction level ni, dia dekat negatif 1.2 dalam tanah. Dalam tanah tu tak ada beam. Dekat 0 meter ni barulah ada GB, ground beam. Okey, jadi sebab itulah kita kena pergi dekat GB. Pergi kat GB, barulah kita assign beam. Okey, assign beam sama juga macam tadi, kita klik dekat beam, concrete beam. So dekat sini dia punya parameter. Okey, concrete. Grade concrete dia pakai 32, 40. Size untuk beam 250. Oh, 250. Kali 500. Jadi tiang tu sepatutnya kita kena buat 250 juga. 250 supaya dia sama besar dengan beam Okey, tak apa. Kita ubah kemudian yang tu ataupun kita ubah ni lah Kita pakai yang default yang beam ni, kita pakai 250 kali 500. Okey. Klik beam tadi, kemudian kita assign lah pada sini. Klik siapa sini. Klik dekat left
left click, hold, tarik dan lepas. So yang ni kalau kita nak buat cepat lah, kalau nak satu-satu pun boleh. Klik satu-satu pun boleh. Klik sini, sambung sini, sambung sini. Okay. So yang ni kita, okay. So kita dah dapat beam. Okay, kemudian kita tengok dekat 3D. Okay, kalau kita tengok dekat 3D, tiang itu lebih kecil berbanding dengan beam, nampak? Okey, jadi kita ubah tiang itu kepada 250 kali 600 supaya beam dan juga tiang itu lebih kurang sama besar. Jadi tak adalah nampak macam ada stagger macam ni kan. Okey, sekarang kita nak ubah tiang. Macam nak ubah tiang? So kita boleh select tiang tu. Klik dan buat macam tu. Tarik. Okey, try. Terus select. Klik macam kita nak select, nak assign beam tadi lah. Klik. Dah tak boleh, cuba daripada belah sini. Okey, daripada kanan ke kiri boleh. Kalau daripada kanan, daripada kiri ke kanan, tak dapat Kalau daripada sini ke sini, dapat pula. Okey, try lah. Okey, dapat kan. Kita dah select. Kita dah select all untuk tiang. So sekarang ni kita nak ubah dia punya size. So kita pergi dekat properties ni. Bila kita dah select tiang, so kita boleh ubah dia punya diameter, dia punya section tiang tadi. So yang ni kita tukar kepada new. New, edit. Kita buat 250. 250. Okay, kali 600. Okay, kemudian klik OK. So dia akan automatik berubah lah. Okay, dah berubah. Jadi kalau kita scroll kan supaya kita boleh zoom. So dia sama besar lah. Tiang dengan beam tu dah jadi sama besar lah. Okay. Okay, dapat guys tu. Dah baik. Okay. Dapat Okay, dapat. Okay, kalau dapat, so sekarang ni kita nak pergi kepada first floor beam. Okay, first floor beam. Okay, untuk nak pergi pada first floor beam, kita boleh buat manual juga. Kita ada dua cara, sama kita buat manual ataupun dia terus copy daripada GB, copy naik ke atas pun boleh, ataupun kita nak buat asing pun boleh. Okay. So sekarang ni kalau kita, okay, sekejap. Kita pergi double click dekat first floor beam ni, double click supaya dia keluar dekat sebelah sini, sebelah kanan. Okay, sekarang ni dekat first floor beam tak ada lagi beam kan. Awak boleh assign macam tadi pun boleh, ataupun nak secara copy daripada GB pun boleh. Kalau nak copy daripada GB, macam nak buat, so pergi dekat construction level. Okay, jadi dekat sini kita masukkan first floor beam ni, kita nak copy daripada GB kan. So dekat source ni awak tukar kepada 1. 1 ni kenapa? Sebab kita nak ikut sama seperti GB ya. Okey. Okey, okey, satu lagi. Dekat sini kita kena tukar tadi saya lupa beritahu. Yang TOF ni hanya untuk dekat base je. Kalau yang lain ni kita kena tukar, yang GB ni kita kena tukar kepada SSL. Okay, structure slab level. Ini pun tukar kepada SSL, structure slab level. Dan atas ni maybe kita akan tukar kepada steel lah, TOS, top of steel. Okay, kat situ. Jadi sama ada sini boleh kot ni. Okay. Kemudian yang kat sini slab thickness kita masukkanlah terus 200. Tadi saya tak beritahu. Masukkan 200 slab thickness. Okay, lantai, ketebalan lantai kita masukkan 200 Okay, tadi nak copy tadi kita just tukar kepada source ni, kita tukar kepada 1. Kenapa 1? Sebab kita nak ambil source daripada GB ni. GB ni dia dekat reference ni dekat 1. So tukar pada 1. Klik OK. Okay, boleh klik OK, dia akan copy lah. Siap nampak. Dekat first floor beam dah ada dah beam.
So pergi dekat 3D, dia akan ada lah. Okay. Okay, kemudian roof pun kita copy jugalah. Okay, pergi roof. Pergi dekat construction level ni, dekat roof ni boleh copy. Dekat roof ni, source ni. Dekat source ni kita tukar kepada 1. Kemudian klik OK. Okay, kemudian ni pun dia akan jadi copy lah. Daripada JP dia akan copy ke atas. Okay. Okay, bila kita dah copy, kemudian kita nak buat modifikasi kepada beam dekat roof dan juga dekat roof ni. Biasa dekat roof ni kita modify sikit kan. Okay, dekat roof ni biasanya dia punya beam dia lebih kecil. Okay, ni dah jadi 1 tingkat, 2 tingkat lah. 1, 2 tingkat lah ni. Right. So, sekarang kita nak buat modified beam. Biasanya dekat roof ni kecil sikit. Dia punya beam tu, size beam dia lebih kecil dekat roof sebab dekat roof tu tidak ada slab. So, kita pergi dekat construction level ni, kita tukar balik source ni kepada unit. Supaya dia tidak mengikut lah. Kalau kita ubah, kalau kita still tak satu, walaupun kita ubah dekat roof beam, dia akan ikut juga yang lain. Okay. Jadi make sure kita tukar balik kepada unit supaya apabila mana kita buat modifikasi kepada roof beam, contohnya kita double klik dekat roof beam, dia akan keluar ke sebelah sini. Okay. Okay. Kalau kita buat modifikasi untuk beam ni, kita tukar size ni lebih kecil sedikit. So dia akan berubah ikut sekali. Yang first floor dengan GB je dia akan ikut sekali kalau kita tak tukar kepada unit. Okay. So sebenarnya kalau dekat sini pun kita boleh tengok 3D juga. Selain daripada dekat sini, kita untuk tengok 3D ini untuk secara keseluruhan lah. Secara keseluruhan. Okay. Kalau kita nak tengok step level by level, contohnya kita nak tengok dekat RB secara 3D, awak boleh klik dekat bawah ni. Sekarang dia 2D kan. Cuba klik dekat 2D tu, klik sekali dia akan bertukar kepada 3D lah. So kita boleh tengok level by level lah. Supaya senang untuk kita assign load for example lah. Okay. So kita boleh tukar balik kepada 2D. Okay, begitu juga dengan yang tadi lah. Dekat base pun boleh juga. Kita boleh tengok 3D. Dekat base lah. Tukar balik. Dekat GB pun sama lah. Biasanya dia akan sama lah. Boleh tukar. Okay. Okay, ada pertanyaan setakat ni? Boleh tak boleh? Boleh. Yang ikutlah, yang tak ikut tu perhatikan, tak apa, nanti ada rekod insya-Allah. Supaya boleh repeat balik kan. Okay, so sekarang ni kita dah siap sampai sini kan. Okay, dah siap, kita akan assign slab lah slab. Okay, slab kita start dengan GB Pergi dekat GB. So pergi dekat slab on beam. Dekat sini ada banyak ni. Dia ada slab on beam, dia ada flat slab, dia ada precast, ada composite, general. Jadi untuk basic ni kita belajar untuk slab on beam dahulu Slab on beam ni maksudnya kalau tak ada beam tak boleh. Kalau flat slab ni tak ada beam, dia masih boleh buat walaupun tidak ada slab. Dia hanya perlukan tiang saja. Untuk flat slab ni ada tiang pun dah cukup. Dah boleh buat flat slab. Okay, jadi yang ni kita buat slab on beam. Klik slab on beam. Kemudian awak select all lah. Macam tu. Okay, dia akan jadi. Okay, apabila kita select all, macam tu dia akan
dia akan assign dia akan assign slab lah pada setiap beam tadi. Okey. Okey, jadi slab ini dia ada dua jenis kan, ada two way dan juga one way. Okey, untuk Tekla ni dia tak boleh nak assign lah sama ada slab itu two way ataupun one way. Jadi yang ni kena manual lah, awak kena assign sendiri lah. Awak kena calculate sendiri. So kalau yang ini dia memang two way lah sebab 3 meter, lebarnya 3 meter. Setiap slab ni 3 meter. Yang ni pun 3 meter. Okey, 3 bagi 3 sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 2 kan? Lebih kecil daripada 2 maksudnya dia adalah two way. Kalau lebih besar daripada 2 jadi one way ya. Jadi okey, sekarang ni dia two way. Kalau two way, okey, awak boleh escape, dia akan hilang baliklah measure distance tadi. Okey, kalau macam mana kita nak katakan kita calculate ni kita dapat one way kan. So macam kita nak ubah dia kepada one way. Awak boleh klik kat sini. Okey, escape dulu, klik dekat slab tu. So dia akan keluar properties ni. Dekat sini kita boleh tengok. Okey, decomposition ini kita boleh tukar kepada one way. Okey. So sekarang ni kita one way, sekarang ni two way lah. Sekiranya ada slab yang panjang itu, ada yang awak calculate y bagi x, tak silap saya y bagi x dah. Y bagi x lebih kecil daripada 2 ke 1? 2 lah kan. Lebih kecil daripada 2, dia adalah two way. Kalau lebih besar daripada 2, one way. Check balik formula tu. Okey, maksudnya kat sini kita yang kena tentukan sama ada slab itu one way ataupun two way. Okey. Okey, two way tu apa maksud two way? Two way tu adalah dia punya distribution load itu distribution load itu akan disebar ke beam itu pada semua bahagian, pada dua arah lah. Okey, yang pertama nampak dia ada garisan ni. Yang pertama arah ini, kiri kanan. Okey, arah pertama. Maksudnya beam atas dan juga beam bawah akan menerima beban daripada lantai. Kemudian arah yang kedua adalah daripada kiri kanan. Beam kiri dan juga kanan akan menerima beban daripada slab. Itu maksudnya slab two way. Kalau one way, contoh let's say lah saya tukar kat sini jadi one way. Okay, one way maksudnya kat mana beam yang akan menerima beban? Kiri dan juga kanan saja. Yang sebelah atas bawah ni tidak akan menerima beban daripada lantai satu ini. Itu maksudnya one way dan juga two way lah. Penting juga yang ni untuk kita reka bentuk beam. Okey, kita design reka bentuk beam sebab beam ini akan mengambil kira loading yang berada di atasnya. Okey. Jadi itu adalah one way dan juga two way. Jadi yang ini memang dia two way, kita tukar balik kepada two way. Alright. Okey, apabila GB tadi, kalau kita tengok dekat consumption level ni, kita buat sama kan. Sama dengan GB. First floor beam ini sama dengan GB. Jadi secara automatik slab ini akan di-copy dekat first floor. Awak pergi kat first floor dah ada dah slab tu. Okey, kalau kita tengok kat 3D, dia akan ada dekat first floor dan juga ground floor. Yang atas ini adalah roof. Okey. Dekat roof ni kalau awak nak letak slab pun boleh juga. Untuk letak tangki air dan sebagainya lah kan. So hari ni kita tak payah buat lah. Okey. So nak letak pun boleh. Letak lah kan. Kalau nak letak dekat roof, katakan tangki air awak letak kat mana? Kita pergi kat roof, kita pergi ambil slab on beam, letaklah satu je kat situ. Tak payah tak banyak. Satu je kan. Sebab slab kat sini je tangki air je. Okey. So dah ada kat situ lah. Satu timbul pula ke atas. Dia ni
Okey, begitu. Okey. Okay, kemudian kita kena verify dulu, validate dulu Kita klik validate. Sama ada model kita ni okey tak okey. Sekarang kalau dia tanda right ni, maksudnya model kita ni okey lah. Tapi belum masuk loading lagi. Saya tak biasa. Okay, dapat tak yang tu? Maka bagi Okey. So kita akan pergi kepada stage seterusnya, iaitu untuk kita modelkan trusses. Okey, modelkan trusses untuk bangunan ini. Okey. Kita modelkan trusses. Okey, untuk modelkan trusses, jadi bangunan lain ni dah. Okey, tak apa. Untuk modelkan trusses, besar-besar nanti fail pula. Tak jadi pula kan. Okey, tak apa, insyaAllah. Okey ni. Okey, untuk pergi, okey, sekarang ni dah siap belum? Sampai sini? Okey tak okey ni? Sampai sini? Kita nak pergi pada trusses ni. Boleh So, okey. Untuk trusses, kita akan buat kat atas ni, bumbung dia ni. Kat atas ni kita naikkan sedikit dalam 500 mm untuk kita pasang trusses. Pasang trusses Okey, macam nak naikkan 500, so pergi dekat construction level. Kita insert, klik dekat 3. Dekat 3 ni kan. Okey, kita insert above lagi. Insert satu lagi atas. 4. Ini kita kata apa trusses Tiga lah, panjang sangat. Ini nombor 4. Yang ini T T lah. Trust. Okey. Okey, yang ini kita masukkan spacingnya 0.5. 0.5 meter Okey, dah dapat dah. Construction level ni kita nak buat trusses Kemudian klik okey. Okey. So sekarang ni tak ada apa-apa lagi kan? Okey. So make sure awak select column. Okey, select column. Okey, katakan nak select column ni macam mana? Awak try daripada bawah ni naik sini sikit. Lepas. So kita akan dapat select semua sekali column ni. Okey, lagi sekali saya tunjukkan. Macam mana kita nak select column. Klik kiri, tekan, tarik. Okay, dia mesti daripada bawah. Kalau daripada atas tak jadi. Okay, saya cuba daripada atas. Tengok escape. Daripada atas klik, turun bawah. Memang tak dapat. Dia mesti dekat belah. Dia mesti daripada sini. Daripada kanan. Klik. Dari sini naik ni. Dia akan jadi lah. Okay, sekarang kita nak extendkan kolom ni kepada 0.5 meter naik atas untuk pasang bumbung. Pasang bumbung tadi. Okey. Kemudian kita dah select kolom. Kita pergi dekat top level dan juga base level ni. Okey, dekat properties ni. Dekat general dia ada top level. Top level ni dia berhenti dekat roof je. Dia start daripada base, tiang tadi start daripada base. Dia berhenti dekat roof. So sekarang ni kita akan berhenti dekat T. Kita naik dekat T. Tukar dekat T, so dia akan extend lah. Dia akan extend tiang tadi sedikit. Untuk kita pasang roof. Okay. Untuk kita pasang roof.
Okay, nak pasal roof macam mana tu? Pasal roof okay, jap. Kita pergi dekat satu lagi. Kita naikkan sedikit. Okay, kita pergi dekat construction level lagi sekali. Kita tambah lagi satu, ini T. Kita tambah lagi satu, insert above. Yang 5 ni kita letak dia T1 Yang ni kita masukkan 0.5 juga. Jadi 1 meter. Beza 0.5. Okey. Alright. Kemudian kita klik OK. Okey. Disebabkan ada dia kat sini dia macam kurang satu kotak kan. So yang ini kita sekarang ni kita escape. Yang ni kita select yang ini saja. Kita naik tinggikan sikit yang ni. Yang tiang sebelah ni kita tinggikan sikit daripada sini sebab ini saya nak turunkan ke sini So, okay, kita top level ni kita naikkan kepada nombor 5 lah, T1. Okay, dia tinggi sikit lah supaya air boleh turun ke sini. Okay. Okay, dapat tak dapat sampai situ? Alright, so dah dapat yang itu. Okay, kemudian escape. Kita nak turunkan yang tengah ni. Yang ni kita tak nak tiang ni So, okay, cara macam mana nak buat ni, ini penting juga ni. Kita klik yang ni satu, select yang ni satu tiang kan. Kemudian awak dekat keyboard, awak klik control, hold control tu, klik tiang yang kita nak pilih, yang mana kita nak select lah. Klik ni, klik yang dalam kita tak nak. Okay, sekarang ni saya nak select yang dalam tu je. Cara dia tadilah, klik, kemudian dekat keyboard, control, dan awak boleh pilih yang mana awak nak. So saya nak pilih yang tu, saya nak turunkan tiang itu kepada roof. So pergi dekat properties. Dekat top level ni kita tukar dia kepada roof lah, RB. So dia akan turun ke bawah. So tak adalah yang bawah tu, semua ada dekat belah tepi-tepi je. Okay. Yang ini satu lagi saya rasa, yang ni pun kena buang juga. Yang ni pun kita buang juga Satu, klik control, ini satu lagi. Yang ni pun kita turunkan ke bawah juga. Okey, dapat tak? Sampai situ. So sekarang ni kita nak tiang yang itu je. Yang hujung ni kecuali yang di sini. Itu nak buat macam mana sedikit. Okey, roofnya. Okey. Kemudian kita pilih roof yang ni trusses. Dah siap yang tu? Pergi kat trusses. Ni trusses ni nampak ni, model ada trusses. Kita pilih dekat trusses. Okey. Okey, kata kita nak ambil yang ini dia ada banyak ni. Dia ada yang ini, ada yang ini, ada ni. Kalau bulat Katakan kita ambil yang bulat ni Kita ambil yang bulat So yang ni nama apa ni? Bowstring Dan bowstring ni kita alih ke sini sikit. Kita sign start point dan juga end point. Start point ini kena point pada center lah. Okey. Tiang ni satu, sini satu. Itu kita assign kat belah sini satu Okey, lepas tu awak klik next.
Next lagi. Okay. Length dia tu height dia. Kita kena masuk height ni. Okay, height dia kita masukkan 1.5 1.5. Right. Kemudian finish. Okay, nampak kita dah ada satu traces yang bulat dekat situ. Okay. Dapat kat situ? Dapat tak dapat? Dapat. Okey, bila dah dapat, kita copy je yang ni, pergi yang untuk yang seterusnya. Klik traces ini. Oh, pergi dekat edit. Atas ni edit. Pergi klik copy. Copy. Okey, kemudian awak kena assign satu titik di sebelah sini. Titik ni. Klik ni, kemudian awak boleh gerakkan untuk copy lah. Kita letak kat sini satu. Letak kat sini satu. Dan kita letak di sini satu. Right? Okay. Dah ada dah ni. Satu. Okay, dapat yang tu? Kemudian yang ini kita cuba validate dulu model. Validate. Okey, masih okey lagi. Okey, yang ni roof yang belah sini ni kita nak buat dia straight gini Kita ambil boleh ke sambung itu je. Okey, kita ambil beam. Kita ambil steel beam. Kita akan sambung kat sini ke sini Satu. Sebelah sini tak ada tiang pula. Okey, kita cuba naikkan tiang yang ni. Klik yang ni, kita naikkan kepada T1 lah. Dia fail lah ni kat sini ni sebab ada benda ni. Okey, cuba kita validate. Okey, validate tak boleh lah. Nampak dia dah ada intersection lah. Dekat situ lah. Okey, jadi tak boleh. So kita kena terbalik. Kita kena tukar balik yang tiang tadi ke mana roof Okey, tak apa, biarlah kat situ. Cuma kita nak bumbung belah sini ni okey, tak apa, kita turun balik. Turun balik ke roof. Okey. Kemudian validate. Okey, okey kan? Right. So yang ini kita cuba sambungkan dekat trusses ni. Beam. Ambil ni kita sambung dekat trusses. Boleh tak? Trusses ni kita sambung sini. Alright. Saya ingat tu.
Okey. Klik satu, sambung di right. Okey, sama level tak? Okey, samalah boleh tu rasanya. Sambung kat situ. Cuma ini beam kita buat ni besar sangat. Cuba validate boleh tak? Okey, validate okey kan? So lepas maknanya kita boleh attach dekat bow string ni. Right. So kita dah ada. Jadi beam ni terlampau besar ni, kita boleh kecilkan lah. So macam nak kecilkan, kita boleh select dulu, klik yang beam tadi. Beam ni. Escape dulu. Okey, control, klik ni, klik yang ni. So kita tukar size dia, tukar belah sini Okey, tukar size untuk besi ni. Sekarang kita pakai UB Universal Beam. So dia pakai Universal Beam 400 ni, besar ni. So kita tukar, pergi dekat section ni, new. So kita ambil 200 je kot. Masa kita pakai Universal Beam, kita pilih size, dia punya height dia 200 200, kita ambil yang ni 1.3, select. So dia kecil sikit lah. Right. Kemudian kita masukkan bracing. Okay, bracing. Okay, bracing dekat mana? Dia dekat ni bracing. Ambil klik bracing. Kita start daripada sini. Klik ke sini. Kemudian klik sini dan klik ke sini. Okay, bracing lah. Untuk roof yang kat situ Nanti dia akan ada peling lah. Peling untuk Tekla ni dia tak ada, dia tidak provide untuk reka bentuk peling, tapi nanti dia punya beam dan juga terasa dia kukuh ni okey lah. Cuma kita boleh masukkan dia punya braces lah, bracing lah. So yang ni kita masukkan dia punya bracing dekat tengah ni. Tengah ni supaya lebih kukuh. Kita masukkan bracing, kita klik bracing. Kita ambil yang tengah. Ini kena ambil tengah ni, tengah. Satu X tu. Di sini. Dan klik sini. Ke sini. Klik sini sekali lagi. Ke sini. Escape. Kita tengok betul tak our assign tu ke tengah. Okay, bracing tu betul. Okay, lepas tu bracing ini kita letak juga pada sebelah tepi lah. So sekarang kita copy kita select yang ni, tekan control, select satu lagi dan kita pergi dekat edit dan kita copy. Kita bawa pick dekat satu point di sini dan tarik dan kita letak di sini. Satu dan di sini satu lah. Okay. Kemudian okey lah. Right. Dah. So kita dah letak dia punya bracing yang tu. Okay. Validate sekejap. Okey tak okey? Okey, so validate dia okey, okey lah tu. Okay, cuba kita masukkan bracing X. Tukar bracing, ambil kepada X. Kita masukkan di sini.
1, 2, 3. Double klik. Okey. Oh, kat bawah mana tu? Blessing salah masuk. Okey, ni salah ni. Kita boleh undo je. Salah sign 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4 lah. Boleh. Untuk stablekan lah. Kita pun masuk sebelah sini satu lagi. 1, 2, 3 kat situ. Kat sini 3, 4. Okey, ikut tengah tu. Okey, validate. Okey lagi. Okey, awak boleh masukkan bracing pada setiap bahagian tu lah. Supaya angin tiup tu nanti dia okey sikit. Dia kuat sikit kalau angin tiup belah sini Okey, so kita masukkan bracing X lagi. Jadi lain pula ni baru nanya ni. Okey. So masukkan kat mana di 1, 2, 3, 4. Betul tak? Betul lah tu. Satu, 2, 3, 4. 4. Okey, so 1, 2, 3. Okey, tak boleh tu sikit. Tak kena tu. X. Masuk ke bracing X. 1, 2, 3, 4. Okey. So kita dah masuk semua bracing. Dah sampai sini belum? Validate. So masih okey. So bila dah siap yang kat sini, kita assign roof panel Roof panel. Masih lagi dekat model, klik roof panel. Kita nak assign roof panel ni. So awak kena assign 1, 2, 3, 4. Tempat terbalik, tempat yang asal tadi. 5. Okey, 1. Kemudian ini pula. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Okey, patah balik Okey, kemudian yang ni pula atas ni sikit. Atas ni mana ni? Ni ikut Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita assign dia punya roof panel Okey. 1, 2, 3, 4. Kena patah balik titik yang awal tadi 5. Okey. 1, 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Panel lah. Kemudian yang kat sini pula. 1, 2, 3, 4, 5. Right. Okey, dah siap dah kita punya bumbung. Okey, so cuba validate. Harap-harap okey lah. Okey, alhamdulillah dia. Okey, so dah siap sampai sini belum? Okey, kita dah siap dah modeling untuk bangunan kita. So sekarang ni kita kena buat loading pula. Kita nak assign loading, boleh eh? Boleh tak boleh? Dah siap belum? Belum. Wall panel tu kita kena letak juga ke? Our panel tu kena letak supaya kita boleh assign load dekat atas bumbung. Okey, wall panel Wall panel ni untuk wind load lah. Wall panel ni kalau kita assign boleh juga. Tapi untuk yang bangunan yang lebih daripada 3 tingkat lah. Sebab supaya kita boleh mengambil kira wind load. Kalau kita tak letak wall panel, kita tak boleh assign wind load. Jadi macam tu. Begitu juga dengan roof panel. Roof panel ni kalau kita tak letak roof panel, kita tak boleh assign load pada bumbung. Gitu Itu dia punya roof panel ni tujuannya adalah untuk kita assign load lepas ni. Jadi untuk bangunan kita ni 2 tingkat, maknanya tidak ada efek kepada wind load, jadi kita tak perlu pasang wall panel lah. Kalau bangunan tinggi, kita pasang wall panel untuk kita generate wind load. Okey Doktor? Okey, so okey. Okey, dah siap belum? Kita nak masuk kepada load ni. Cuma dekat yang susahnya dekat modeling ni. Dekat yang kita nak modelkan ini memang susah sikit. Kan yang Tekla ni dia boleh design tangga lah. Tapi saya tak ajarlah tangga untuk hari ni lah. Kita basic dulu yang ni. Dan wind load pun tak ajar juga. Wind load dan juga tangga kita skip lah untuk hari ni. Hari ni kita fokus kepada design macam ni dan macam mana nak keluarkan drawing daripada sini. Harap kita punya design ni pas lah. Okey, kalau kita validate dia hijau ni maksudnya untuk ke stage yang seterusnya tidak ada masalah. Kalau ada tanda soal apa semua tu maksudnya kita tak boleh nak ke next stage. Kita kena settlekan masalah pada modeling. Okey. Ini sebenarnya 2 tingkat je sebab ini kita naikkan sikit supaya bumbung lah. So kat sini kita boleh letak tangki air dekat sini ya. Kat sini kita boleh letak tangki air kat slab ni. Okey, 1 je slab kita letak. Okey. Alright, dah siap roof panel? Boleh? Boleh terus kepada load, kepada stage loading. Sekarang ni kita untuk modeling kita dah selesai lah. Daripada foundation sehinggalah roof kita dah buat. Jadi itulah keistimewaan untuk software Tekla ni. Sebab Tekla ni dia boleh combine design steel dengan reinforcement concrete. Kalau sebelum ni kita pakai apa Esteem. Esteem dan juga Step Pro. Okay, kalau Esteem tu kita design reinforcement concrete sahaja. Iaitu struktur konkrit kita design menggunakan Esteem. Manakala untuk struktur bumbung ini kita design menggunakan Step Pro. Jadi kita asing. Tapi kalau kelebihan Tekla ni kita boleh buat terus dekat model yang sama. Itulah specialnya. Okey. So okey, kita pergi kepada load Kita klik dekat load. Kat atas ni ada loading. Kita klik dekat load. Kemudian pergi dekat load cases. Okey, ada tak load cases keluar macam ni? Ke kosong? Ada keluar macam ni tak? Load cases ni ada keluar macam ni kan? Okey, kalau keluar macam ni, klik OK je.
Klik OK. Lepas tu kita nak assign load. Okey, kita akan assign load. Load pada bumbung kita buat impulse load dia 1.5 kilonewton Newton per millimeter square, dan dia punya dead load dia 1 Newton per millimeter square. Manakala untuk slab pula, dia punya live load dan juga dead load dia 5 kilonewton per meter square. Kemudian untuk yang butter, berat butter di belah tepi ni dan juga dalam butter, ikat butter kita ambil dalam 3 Newton per 3 kilonewton per meter 3 kilonewton per meter. Okey, jadi sekarang ni dah klik tadi ke? Load cases, klik load cases. So sekarang ni kita ada safe weight, kita ada slab safe weight, dead load, service dan juga impulse. Impulse load ni adalah live load lah. So sekarang ni kita akan assign dead load dan juga impulse load saja. Klik OK. Untuk safe weight tu dia akan calculate secara automatik lah. Okay, once dia dah ada kat sini, safe weight dengan ni maksudnya dia dah ambil kira lah. Okay, apabila kita dah assign properties, so dia akan mengambil kira secara automatik lah untuk safe weight. Okay. So cuma kita perlu assign dead load dan juga impulse load. So kita start dengan bumbung dahulu. Okay, bumbung kita pergi dekat bawah ni, dia ada senarai kan. Sekarang ni none kan, so kita ambil dead load. Kita tukar kepada dead load bawah ni. Bila kita tukar dead load, so kita pilih area load atas ni. Area load. Okey, bila kita klik area load, dia akan suruh masukkan kat sini berapa tadi kilonewton Masukkan dead load dia 1. Untuk dekat bumbung tu 1 je kita masukkan. 1 kilonewton 1 kilonewton per meter square. Okey, kita assign pada bumbung lah. Assign, klik je kat sini 1 2 3. Okey, siapa yang tak buat roof panel, dia memang tak boleh apply load lah. Okey, sekarang kita dah apply load pada atas bumbung, iaitu untuk dead load, iaitu 1 kilonewton per meter square. Dead load tu maksudnya berat dia punya ni lah. Kita pakai metal deck lah. Metal deck. Kalau kita pakai yang butter tu, biasanya kalau macam ni kita pakai metal deck lah. Check balik lah material berat tu berapa. Ni katakan let's say kita ambil 1 lah. Berat material tu nanti kita kena check lah kat kilang kan. Kalau kita nak beli metal deck tu berapa dia punya density dia lah. So baru kita boleh convert kepada dead load. Okey, lepas tu kita assign live load. Live load tu ataupun impulse load. Impulse load supaya untuk maintenance lah. Untuk maintenance orang nak panjat tu. Dia nak panjat kat situ. Jadi kita ambil dia, kita masukkan. Masih lagi dalam area load. Kita tukar kepada 1.5. 1.5 untuk maintenance lah. Okey, so 1.5. So kita assign lagi sekali kat sini. Ini impulse load lah. 1, 2, tempat yang sama lah. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang ni dekat bumbung kita dah assign dead load dan juga live load ataupun impulse load. So sekarang ni kita akan assign dekat slab bawah ni. Ground beam dan juga first floor ni. Yang ini kita assign dia sebagai level load. Kita ambil dahulu, tukar dahulu dead load. Tukar dead load pada slab. Sebab apa kita kena masukkan load pada slab ni sebab slab inilah yang akan agihkan kepada beam. Okay, apabila slab ni akan menerima beban yang pertama lah, dia akan menerima beban daripada manusia ke ataupun machinery ke apa yang ada kat atas dia, yang dia akan agih kepada beam.
Dia akan agih kepada beam, beam akan agih kepada kolom, kolom akan agih kepada tiang. Jadi kita kena assign pada slab lah. Sebab tu dia ada kat sini, kita ambil level lah, senang. Kita ambil level load. Ambil level load. So level load ni kita masukkan 5 kilonewton per meter square level load. Okey, level load ni sebenarnya kita klik je. Kita klik dekat GB. So okey, kenapa dia ikut sekali yang atas ni? Sebab tadi kita buat unit tadi kan. Kita buat dekat apa nama ni? Model ni. Dekat sini kan kita buat satu ni. First floor ni kita ikut yang GB. Jadi akan ikut juga walaupun load kita assign load pun dia akan ikut juga. Itu yang mudah tu. Tidak nanti kita kena buat banyak kali. Okey, jadi kita dah assign satu dan dia akan ikut yang dekat first floor. Okey, ni kita dah assign dead load 5 dan live load pun kita letak 5 juga. Ataupun impulse load kita tukar pada impulse load. Yang ni kita ambil 5 juga. Kita klik je kat sini. Okey, kita dah assign pada GB dan juga first floor. Okey. Okay, kita dah assign. Kemudian load kat sini kita belum assign lagi. Yang ini kita tak boleh buat level load rasanya. Kita kena buat area lah sebab ada satu je kat situ. Slabnya satu je. Jadi yang ni kita kena assign juga slab yang atas ni. Kita assign kepada area load lah. Dekat load tadi. Kita start dengan dead load lah. Dead load. Ambil area. Area masukkan 5. Kalau susah ni kita pergi kepada roof lah. Kat roof. Kita buat 3D. Okay, kita boleh nampak ni. Dan kita buat lagi sekali kat sini. Pergi dekat dead load. Kemudian kita ambil area load. Kita masukkan 5. Klik je kat sini. Okay, ni 5 lah. Sama jugalah macam tadi. Cuma ni kita nak kat sini je kan. Kemudian kita tukar kepada impulse load. Nak tukar pada 5 juga. Kita klik dekat sini. So kita dah assign pada slab tadi 5 km per meter square untuk dead load dan juga 5 km per meter square untuk live load. Okay. Alright. So pergi dekat 3D. Kita dah assign. Okay. Sekarang kita nak masukkan berat butter. Ikat butter. Kita ikat butter kat sini kan. So ikat butter ni pada GB dan juga first floor je. Dekat roof tak ada. Jadi nak mudah disebabkan oleh GB ni kita jadikan dia sebagai source tadi. Dia akan kita buat dekat GB yang dekat first floor dia akan ikut sekali kan. So kita pergi dekat GB untuk mudahkan. Dekat GB. Kita assign distribution load UDL. Kita start daripada 3 dead load. Dead load kita ambil UDL. Yang ini untuk butter lah. Butter clay tu kan. Butter clay kalau kita tengok dekat dalam Europe Code tu dia 2.6. So tak apa kita masukkan 3 lah. Besar sikit tak apa. Kita ambil full UDL. Kita masukkan 3. Kalau refer dekat nota tu untuk butter clay ataupun engineering brick 2.6. So kita lebih sikit, ambil 3. So ambil full UDL, awak klik lah. Awak klik. Ini biasa kita akan ikat butter pada atas beam lah. Okey, boleh klik, pusingkan. Klikkan. Sebab butter tu dia ada density, dia ada loop, dia ada kepada beam. So kita kena masukkan. Klik je. Klikkan semua pada beam. Okey, dah siap belum? Okey, bila awak dah assign di GB source tadi. Jadi akan senang lah, tak payah kita buat 2 kali kan.
Okey, siap belum sampai situ? Okey, kalau siap sampai sini maksudnya kita dah pun selesai untuk assign load. Okey. Cuba berdidik tengok. Okey. Alhamdulillah. Dah selesai belum? Kita akan analisis pula. Boleh? Kita pergi kepada analisis. Sebelum analisis, kita perlu generate load combination. Kita perlu generate load combination. Okey, macam mana load combination? Awak klik dekat sini, nampak? Load combination. Klik load combination. Kemudian awak klik generate. Load combination. Klik generate. Bawah ni. Okey, klik generate, dia akan keluar table ni. Okey, table ni disebabkan oleh bangunan ini, dia bangunan bawah pada 3 tingkat. Jadi kita ambil, kita tak perlulah seismik apa semua benda ni kan. Okey, kita ambil ni, table 1A, 2B ni. Dan yang lain ni kita antik. Untuk seismik pun tak payahlah. Okey. Okey, ambil tab bawah, yang lain kita antik. Kemudian next. Okey. Next. Tadi. Okey. Dah. Okey, next. Next. Tak ada buat apa-apa, yang tu kita finish je. Okay. Finish. Okay, so kita ada dua benda ni. Ada dua. 1.35 GK, 1.5 QK lah. Okay. So kalau klik bawah ni. So dia ada untuk servis 1. Okay, tu. Okey. Okeylah, ini boleh je. Ini kalau awak tak nak serviceability state ni tak payah, tak nak tak apa, kalau nak tick je. Okey, kemudian kita klik okey je. Kemudian klik okey. Okey, dah generate ada kan? Klik okey. Okey. Dah ke belum? Tadi untuk load combination dah selesai belum? Kalau tak buat load combination, kita tak boleh design. Okey, load combination cara dia, kita klik kat sini. Kemudian kita generate, kalau dah keluar ni tak payah generate lah. Okey, kalau tak keluar ni, klik kat sini, kemudian generate, dia akan keluar ni lah. Generate, kemudian okey, kemudian pilih table tadi. Table yang nombor 2, kemudian yang lain antik lah. Okey, untuk yang delete dan juga replace combine tu kena tick. Okey. So dah okey kat situ. Kita boleh analisis dulu Boleh, kita pergi pada analisis Okey, klik dekat. Okey, stage yang seterusnya adalah analisis Kalau ikutkan dekat sini dia buat ni, dia dah ikut stage dia dah. Yang pertama kita model, lepas model kita masukkan load, lepas masuk load kita analisis. Klik. Kemudian kita tekan analisis ni, kita ambil analysis all static. Analyze all static. Klik yang ni. So dia akan analisis lah. Kita tunggu. Okay, dia dah analisis. So macam mana kita nak tengok result dia ni? Result analisis ni kita boleh pergi dekat result ni. Klik kat result. Okay, kemudian kita tukar kepada katakan kita nak tengok shear by axial. Shear by axial kita boleh nampak lah dia punya ni by axial lah. Ataupun shear pada measure. Okay, shear. Ataupun kita nak tengok deflection, klik deflection. Kita boleh nampak deflection.
So right click, kita right click, tak keluar. Okay, right click, awak boleh buat animate, boleh buat animation. So kita boleh tengok dia punya deflection dia pada bumbung tu tinggi. Sebab dia pakai ni kan. Dia pakai kuda. Dekat bawah kan span dia panjang tu spannya tu. Tapi dia lulus sebab apa? Sebab dia pakai sistem trusses. Jadi dia boleh span pada panjang. Okay. Okay, iaitu shear. Kita boleh tengok, boleh pilih lah nak tengok moment. Ni moment. Okay. Kalau boleh tengok nilai dia ni kat sini. Kalau awak tunjukkan awak punya mouse ni kat sini, awak boleh tengok lah shear measure berapa, 10.5 per 6.8 kN. Okay. Yang ni untuk tiang lah. Kalau minor ni untuk tiang. Moment untuk tiang. Ini moment untuk tiang. Kita boleh tengok moment yang paling besar berapa. Okay. Kalau major tu untuk beam. Okay. Shear minor. Shear minor untuk tiang. Ini tiang lah. Kalau nak design tiang boleh refer untuk manual calculation. Kita boleh dapatkan dia punya ni. Ni shear untuk tiang. Kalau major tu maksudnya dekat untuk beam. Untuk beam. Okay. So ini dia punya result lah. So kita boleh tengok juga dia punya report ni. Tak silap saya. Kita klik ya, katakan kita nak tengok beam ni. Beam ni. Kita klik, right click. Tak keluar lagi. Right click. Oh tak boleh. Ya. Ada. Ya. Right click, lambat sikit. Ni ada. Kita boleh tengok ada report tak? Design slab. Okay, tak ada. Tak apa. Okay, so ni adalah untuk analisis lah. Analisis struktur. Yang ni analisis. Dan specialnya untuk Tekla ni dia boleh buat analisis macam ni lah. Dia boleh keluar macam step pro. Dia boleh keluar macam ni. Analisis ni. Okay, so kita pergi kepada, sekarang ni dah analisis, baru kita akan pergi kepada design lah. Okay, kita pergi dekat design. Pergi kat design. Okay, pergi kat design. Lepas tu kita klik je, yang ni mudah je, kita klik je lah. Kita klik design all static. Okay, design all static. Klik yang ni, so dia akan design lah. Kita tengok lepas ke tak lepas ni. Kalau tak lepas, kita kena ubah size lah. Size structure tersebut. Okey, sekarang ni dia ada warning lah kat atas tu. Okey, warning ada 25, beam tu lah. Beam ni dia warning lah. Okey. Warning ni masih okey lagi lah. Dia kalau boleh dia tak nak letak beam kat situ, beam konkret, dia nak beam steel sebenarnya. Kalau kita replace dengan beam steel, dia lepas. Untuk yang ini dia itulah dia tak nak. Saya cuba tukar juga. Kalau kita tukar pun dia sama juga ni. Warningnya sebab saya pernah buat sebelum ni. Jadi kat sini ni kalau nak hijau kita tukar kepada steel. Steel beam baru dia akan hijau. Kat sini.
Tapi kat situ ada ni kan. Okey, kita cuba buat. Tapi dekat-dekat sini dia hijau, dekat slab ni hijau. Kalau nak hijau, kita letak slab semua kat sini jadi hijau lah. Saya pun tak faham kenapa. Maybe sebab nak kata over pun tak ni. Nampak? Kat sini hijau kan. Dekat dalam yang ada slab tu dia hijau. Yang tak ada slab tu dia akan jadi warning. Jadi better kita guna steel lah yang dekat sini. Okey, sekarang ni kita apa perlu buat? Kita tukar, kita cuba tukar. Yang warning ni kita cuba hijaukan dia supaya dia pas. Okey. Okey, jadi nak tukar ke ataupun kita nak biarkan? Nak tukar, kita kalau nak tukar kita escape lah ni, escape dan kita akan edit balik beam atas ni, kita tukar kepada steel beam. Kita tukar kepada steel beam . Okey, kalau warning tu sebenarnya boleh juga ada pas je kalau kita tengok calculation dia. Right click. Ni select pula. Design selection. Design member, check member static. Tengok dia pas je. Pas. Okey, tak apalah kita tukar kepada beam lah. Beam beam besi pula tukar. Kalau tukar, kita pergi dekat scene content ni, kita boleh untick untuk load. Untuk load lah kan. Supaya mudah untuk kerja kita ni. Kemudian kita pergi kepada roof lah kot. Roof. Kemudian kita pergi 3D dan kita tukar yang ni kat sini. Okey. Untuk tukar yang ni, tapi yang ini kita nak yang ini kita nak konkret belah sini. Okey. Kita kena klik yang ini, lambat sikit lah. Klik ni. Pergi ke edit, kita kena split. Okey. Supaya kita boleh split. Supaya kita boleh delete satu-satu lah. Okey, yang ni pun kita split lagi. Mari. Kita ada dah ini. Sekejap. Ini boleh. Ini kita boleh delete lah. Kan? Dia delete. Yang ni pun boleh delete lah. Kita dah split tadi. So, yang ni pun kena split lagi. Supaya kita boleh delete beam yang itu. Saya tekan boleh.
Saya sebenarnya lebih suka kita buat konkret. Okey, jadi tak apalah, kita cuba ni. Jadi, kalau ni sebenarnya kita biarkanlah, warning tu masih boleh lagi lah. Okey, so yang ni kita cuba buat ni. Kalau tak lepas, nak undo boleh lambat. Okey, kita assign balik lah. Okey, ni klik ni, kita split. Splitkan dia. Klik yang ni. Lambat sikit. Escape dulu. Okey, klik yang ni. Ni dah split dah. Kita delete lah. Ini. Split. Delete lah pula. Okey. Kita dah ni. Kemudian yang lain tu kita sambung dengan steel. Kita sambung dengan steel. Steel beam. So untuk mudahnya kita buat 2D balik. So kita sambung dengan steel beam model. Ambil steel beam. Kita ambil 200 je tadi. Okey, 200. So kita sambunglah. Steel beam. Okey. So ini kita klik manual lah. Okey. Kita tengok 3D. So sekarang ni kita dah pasang steel beam lah. Okey, so kita pergi kat 3D. Jadi macam tu lah. Okey, so cuba validate. Validate jadi tak ni? Okey, jadi lagi. Okey. Lepas tu kita kena design balik lah. Kita kena design balik. Pergi design. Design all static. Design all static. Okey, nampak dah hijau semua kan? So dah hijau. Okey, kita boleh view balik lah load tadi. Kalau kita nak view load. Klik load. Okey, nampak load lah. Okey, dapat. Dah hijau dah semua. Okey, semua dah hijau. Okey, dapat ni senyap semua. Okey, dapat So kita pergi kepada design slab Tadi kita belum design slab lagi. So pergi klik dekat design slab. Okey, klik design slab. Okey, nampak slab pun pas juga hijau, dah lepas. Lepas tu kita pergi kepada step yang seterusnya iaitu design foundation pula. Okey, design foundation. Klik yang ni. Okey, sekarang ni awak nak design pad footing ke nak pie cap? Pilih mana satu, nak mana ni. Saya tunjuk. Nak mana satu? Nak pie cap ke pad column? Pie cap ke nak ni? Tak tahu. So kita ambil pie cap. Kita ambil pad footing lah Biasa kalau lebih daripada setingkat kita pakai pile kan? Nak pakai. Okey, kita pakai pile lah. Kita
Kita pakai PyCap Kita pakai PyCap. Okey, kalau nak pakai PyCap, okey, kita pergi dekat stage base ni. Stage base ni. Okey, untuk kalau kita pakai PyCap ni, kita kena pergi dekat katalog ni. Okay, katalog. Kalau kita nak pakai pack footing, tak perlu katalog lah. Ini katalog ni untuk kita kena refer katalog lah. Kita nak order kita punya RC, kita nak pakai RC ataupun span pie. Kalau bangunan 2 tingkat ni biasa kita pakai RC lah, RC pie. So RC pie, so kita masukkan, kita add, klik add. Ini kita tengok, kita kena tengok kat katalog lah. Okey, katalog. Kita masuk, katakan ini kita masukkan RC pie. RC pie, installation driven. Kita ambil RC maksudnya square lah. Okey, dimension dia katakan kita ambil 250 250. Length dia 10 meter, memang standard lah, 10 meter embedded. Okey, kita ambil load transfer, kita set dia end bearing. Kita tak pakai friction lah. Dia ada end bearing dan juga friction. Kita ambil end bearing End bearing maksudnya pi tu dia rest pada hardcore lah, pada level yang hard lah. Kalau friction dia tak rest, tak sampai pada layer yang hardcore. Tetapi dia mengambil kira friction pada permukaan pi tu. Friction itu melebihi daripada load yang diterima, jadi dia okey. Tapi yang ni kita ambil end lah, end bearing senang sikit. End bearing senang kita nak set tu. Masa kita tanam dia, masa kita driven pi tu, kita senang kita nak tengok set tu berapa. Set pi lah. Okey, yang kat sini awak kena masuklah material dia ni kan. Ini kena ikut katalog lah. Kalau ada katalog dia tulis apa, grade berapa awak masukkan. Pi capacity dia awak kena tengok. Yang kat kilang tu berapa pi capacity. Ini kita ambil yang default lah. Vertical dia punya ni kena ambil ni kat katalog tu memang ada lah. Jadi kalau kita sebagai ni kita kena call lah supplier apa nama pi ni untuk dapatkan dia punya katalog dan kita isi kat sini. Okey. Katakan kita pakai yang default lah kita punya ni. Cuma kita buat size je, kemudian klik OK. So sekarang kita akan use lah. Use yang ni lah. Use kemudian klik OK. Apabila kita dah masuk kat data dekat katalog, barulah kita boleh assign PyCap. Klik PyCap dan kita klik semua sekali lah. Okay, nampak dia dah design dah. Nampak dah ada 2. Setiap satu ni ada 2 batang. Load kita tak besar lah sebenarnya. 2 batang je. Kenapa 2 batang minimum? Dia tidak boleh sebatang Kalau kita tengok kan. Nampak. Okey, nampak ni. Ni kan kita punya pi ni. Kita boleh pergi dekat base masih dekat base tadi, kita tukar pada 3D. Kita boleh nampak lah. Okey, dia minimum untuk bawah pi ni minimum dia 2 batang